Apa kabar murid sekalian? Pada hari ini, cikgu akan menggunakan buku teks. Cikgu akan mengajar tentang kata nafi ya. Jadi sebelum kita bermula, adakah murid sekalian tahu apa itu kata nafi? Jadi kata nafi secara ringkas ialah kata yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Apa maksud menafikan sesuatu? Menafikan sesuatu maksudnya kita tidak mengaku, kita tidak setuju, kita tidak mahu. Semua itu bermaksud nafi, menafikan. Maksudnya kita tidak mahu. Secara ringkas, kata nafi berkaitan dengan perkataan tidak. Okey. Jadi terlebih dahulu, cikgu perlukan murid sekalian untuk buka buku teks kamu ke muka surat 64. Okey, 64 ya. Okey, sebelum kita bermula untuk berbincang petikan yang ada dalam muka surat ini, marilah kita tengok bahagian di bawah ini iaitu bijak bahasa. Okey, sebab ada penerangan mengenai apa itu kata nafi, dan kata nafi yang kita belajar pada hari ini ialah bukan dan tidak. Okey. Baiklah. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama melihat bahagian bawah ini apa yang dijelaskan di sini. Okey, jadi di sini menyatakan bahawa kata nafi ialah perkataan yang digunakan untuk menafikan sesuatu pernyataan. Apa maksud pernyataan? Pernyataan maksud dia macam sesuatu maklumat atau informasi. Misalnya cikgu menyatakan Lily seorang yang gemuk. Okey, jadi itu ialah satu pernyataan. Pernyataan di sini adalah Lily gemuk. Jadi kalau Lily tidak gemuk, okey, kita perlu menggunakan kata nafi untuk menafikan bahawa Lily sebenarnya tidak gemuk. Okey. Jadi dalam bahasa Melayu, kita ada dua kata nafi iaitu bukan dan tidak. Jadi mesti murid tertanya-tanyakan, cikgu, bila kita guna bukan dan bila kita guna tidak? Okey, jadi di sini cikgu terangkan secara ringkas sebab cikgu ada menyediakan lagi penerangan yang secara lebih mendalam supaya murid boleh senang untuk faham. Okey. Jadi untuk kata nafi bukan digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama. Apa itu frasa nama? Frasa nama ialah kata nama. Dan apa itu frasa sendi nama? Frasa sendi nama ialah kata sendi nama. Okey. Jadi kita tengok contoh lebih senang untuk cikgu terangkan. Okay, misalnya dalam contoh pertama ini, perempuan yang cantik itu bukan kakak saya. Jadi kenapa kita guna bukan? Sebab kakak ialah frasa nama, kata nama. Okey. Jadi untuk ayat kedua, hadiah itu bukan untuk ibu. Jadi untuk ini ialah frasa sendi nama. Okey, jadi kita guna bukan. Jadi bila kita guna tidak, tidak digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. Apa itu frasa kerja? Frasa kerja ialah kata kerja. Misalnya kita tengok ayat pertama, adik tidak menangis. Menangis ini ialah satu kata kerja ataupun kita namakan sebagai frasa kerja. Jadi kita guna tidak. Untuk ayat kedua, bunga yang mekar itu tidak wangi. Wangi ini ialah frasa adjektif, ialah kata sifat. Jadi kita guna tidak. Okey, jadi dalam bahasa Melayu kita ada 4 jenis perkataan. Murid sekalian perlu ingat iaitu kata nama, kata sendi nama, kata kerja dan kata adjektif.
Jadi mesti murid di sini hairan. Kenapa kata dipanggil sebagai frasa? Okey. Kata-kata ini dipanggil sebagai frasa disebabkan mereka sudah menjadi sebahagian daripada ayat. Okey. Bila itu perkataan dia menjadi sebahagian daripada ayat itu, dia akan dinamakan sebagai frasa. Okey. Jadi sebenarnya frasa dengan kata adalah tidak sama tetapi tidak juga berbeza. Okey, cuma satu ialah sebagai perkataan dan satu ialah sebagai sebahagian dalam ayat tersebut. Okey. Okey, kita tengok contoh yang cikgu berikanlah. Okey, untuk murid ulang kaji sedikit, mungkin murid sekalian pun lupa sudah kan. Okay, jadi kata nama secara ringkas sebenarnya ada banyak. Kita ada kata nama haiwan, kata nama manusia dan sebagainya. Bangunan dan sebagainya. Kata nama khas pun sama. Okay, tetapi secara ringkas, okay, dalam bahasa Melayu kita ada dua jenis kata nama, yaitu kata nama dan kata nama khas. Okay, jadi kata nama ialah kata nama yang digunakan secara maksudnya digunakan secara umum. Kita pergi mana-mana pun sama. Maksud misalnya sekolah. Kita kira SJKC Koiming kah, SK Pekan kah, SMK Kota Marudu kah, mana-mana sekolah. Asalkan sekolah, tempat untuk kalian belajar, tempat itu dipanggil sebagai sekolah. Jadi dia secara umum. Maksudnya tidak kira kita di Malaysia kah, pergi luar negara kah, pergi USA kah, United Kingdom kah, Australia kah, Singapura kah, Thailand kah. Asalkan tempat itu ialah tempat untuk belajar, tempat itu akan dipanggil sebagai sekolah. Jadi dia ialah kata nama kata nama semua boleh guna maksudnya. Pejabat pos, balai polis, hospital, kedai, rumah, ibu, bapa. Maksud dia kita panggil ibu kita kan. Cikgu panggil cikgu punya emak pun ibu. Kawan kamu panggil emak dia pun ibu. Semua sama ibu. Kita panggil bapa kita pun bapa kan. Semua sama. Ada yang lain kah? Bapa saya bagi nama lain. Tiada kan? Semua sama. Jadi ibu, bapa pun kata nama juga. Okay, jadi apa itu kata nama khas? Misalnya sekolah, untuk nama khas kita ada SJKC Koiming. Cuma sekolah ini dipanggil sebagai SJKC Koiming. Ada sekolah lain dipanggil sebagai SJKC Koiming? Mungkin tiada. Okay, mungkin ada pun di tempat lain, di negeri lain. Tapi di negeri ini hanya sekolah ini dipanggil sebagai SJKC Koiming. Misalnya pejabat pos di mana? Pejabat pos di Kota Marudu. Jadi ini ialah kata nama khas. Ada tak sekolah lain nama pejabat pos lain dinamakan sebagai pejabat pos Kota Marudu? Tiada. Cuma di Kota Marudu sahaja. Jadi ini ialah khas untuk pejabat pos di Kota Marudu. Begitu juga dengan Balai Polis Kota Belud. Selain pejabat balai polis ini di Kota Belud, ada lagi balai polis di tempat lain dinamakan sebagai Balai Polis Kota Belud? Tiada kan? Misalnya Hospital Kota Kinabalu, Restoran Pak Wan, Wan City, Encik Halim. Jadi semua ini ialah kata nama khas. Khas untuk mereka sahaja. Khas untuk tempat ini sahaja. Begitu. Tiada digunakan untuk tempat ataupun orang lain. Tapi kata nama ini semua orang boleh guna. Tiada orang akan tanya. Semua orang boleh guna. Okey. Dan apa itu kata sendi nama? Kata sendi nama ialah ada banyak lagi tapi cikgu bagi beberapa contoh. Misalnya kita ada di, ke, dari, daripada, kepada, pada dan sebagainya. Okey. Dan kata kerja kita ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perlakuan atau tingkah laku. Misalnya kita ada pijak, lari, berenang, makan, tidur, menonton televisyen kan, minum, melukis dan sebagainya. Ada banyak lagi perkataan.
Jadi semua ini yang menunjukkan bahawa kita sedang melakukan sesuatu, kita sedang buat sesuatu ialah kata kerja. Dan paling akhir sekali kita ada kata adjektif iaitu kata sifat, menunjukkan sesuatu sifat. Apa itu sifat? Sifat itu maksud dia macam sesuatu sikap orang lain kah, ataupun bentuk, size, ketinggian dan sebagainya. Okey, jadi cikgu ada bagi contoh sinilah. Misalnya kita ada cantik, foto, berani, penakut, tinggi, rendah, bising, senyap, cetek, dalam, ringan, berat, manis, masin, busuk, harum, kasar, licin. Okey, jadi ini ialah beberapa contoh untuk kata adjektif. Sebenarnya kata adjektif ini dia pun ada banyak jenis. Okey, tetapi untuk objektif kita pada hari ini ialah mempelajari kata nafi kan. Jadi cikgu tidak menerangkan lebih banyak tentang kata adjektif ini, dan cikgu percaya sebelum ini kamu sudah belajar tentang kata adjektif kan. Okey, jadi kita terang balik. Okey, secara ringkasnya ialah bukan dan tidak, bukan digunakan untuk frasa nama dan frasa sendi nama, iaitu kata nama dan kata sendi nama, dan tidak digunakan untuk kata kerja dan kata adjektif. Ingat. Okey. Jadi di sini cikgu ada tulis pelari ialah frasa nama, jadi kita guna bukan. Di ialah frasa sendi nama, jadi kita guna bukan juga. Untuk tidak, kita ada menyiapkan, jadi menyiapkan ini ialah frasa kerja, jadi kita guna tidak. Untuk gemuk ialah frasa adjektif, jadi kita guna tidak. Okey? Okey, marilah kita tengok petikan ini. Cikgu akan baca sekali, murid dengar dengan teliti. Nanti bahagian di bawah lagi kita akan cuba menjawab bersama-sama sama ada perlu guna tidak atau bukan. Okey, prihatin terhadap rakan. Ming Jun kurang sehat, semua kawan simpati terhadapnya. Pada waktu rehat, Fanli dan Hanif bersama-sama Min Jun ke kantin. Okay, jadi kita boleh tahu Min Jun kurang sehat di sekolah lah. Jadi semua kawan berasa simpati, hendak tolong dia. Okay, jadi pada waktu rehat, Fanli dan Hanif pergi ke kantin bersama-sama sebab mungkin mereka takut nanti tiba-tiba Min Jun jatuh pensan kah dan sebagainya kan. Jadi kalau ada kawan bersama-sama, sekurang-kurangnya kalau Min Jun menghadapi masalah masih ada orang yang menolong dia. Jadi Fanli, apa Fanli cakap di sini? Dia cakap, Min Jun, kamu mahu makan laksa? Dia tanya. Jadi Min Jun menyatakan, saya tidak makan laksa. Tolong belikan saya mie goreng. Okay, jadi seperti yang kita lihat di sini, dia guna tidak sebab makan ini ialah kata kerja. Okay, cikgu cuba tulis. Okay, jadi ini ialah kerja. Jadi dia guna tidak. Masih ingat tidak ialah untuk kerja dan adjektif. Tidak ialah guna untuk kerja dan adjektif. Lain kali cikgu akan tanya kamu lagi. Okay, jadi Min Jun cakap saya tidak makan laksa. Dia tidak makan laksa lah. Jadi dia suruh belikan dia mie goreng. Jadi pada masa ini, Fanli terus ke kaunter makanan. Jadi Fanli pergi ke kaunter makanan untuk apa? Untuk beli makanan. Untuk siapa? Untuk Min Jun lah. Okay. Jadi di sini Fanli menyatakan, makcik, berikan saya sepinggan mie goreng. Jadi makcik cakap apa? Mie goreng ini untuk kamu. Dia tanya, untuk kamu? Jadi Fanli cakap, mie goreng ini bukan untuk saya, tetapi untuk Min Jun. Terima kasih, makcik. Okey, jadi kita boleh nampak di sini. Di sini untuk ini ialah frasa sendi nama. Okey, frasa sendi nama.
Okey, disebabkan itu bukan digunakan di sini. Okey, jadi bukan untuk frasa sendi nama dan frasa nama. Okey, jadi disebab bukan di sini, belakang dia ialah untuk, ialah sendi nama, jadi kita guna bukanlah. Okey, jadi Fanny pergi beli mie goreng, makcik itu tanya, mie goreng ini untuk kamu kah? Jadi antara sebab mungkin makcik ini dia tanya Fanny, mie goreng mungkin selalu Fanny beli laksa kan? Mungkinlah. Okay, jadi Fendi menyatakan, mie goreng ini bukan untuk saya, tetapi untuk Min Jun. Terima kasih, makcik. Okay. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, baiklah murid tengok di sini. Okay. Jadi di sini makcik menyatakan bahawa sama-sama. Okay, selepas membayar harga mie goreng, Fendi membawa mie goreng itu ke meja Min Jun dan Hanif. Okey, jadi pada masa ini kita boleh nampak bahawa sementara Fanli pergi membeli ini mie goreng, Hanif sedang menemani Min Jun di meja makan. Okey, jadi selepas Fanli telah bayar mie goreng ini, dia membawa mie goreng itu untuk Min Jun makan. Okay, jadi Min Jun tanya, mengapakah mie goreng ini apa pedas? Jadi pedas ini ialah adjektif. Jadi adjektif kita guna apa? Kita guna bukan atau tidak. Kita guna tidak. Jadi dia tanyalah, mengapakah mie goreng ini tidak pedas? Jadi Min Jun tanya, mungkin dia hendak makan mie goreng yang pedas kan. Jadi dia tanya, mie goreng ini kenapa tidak pedas? Okay, jadi Fanli dia jelaskanlah kenapa tidak pedas. Jadi dia menyatakan bahawa mie goreng itu dibubuh sos tomato, sos cili. Jadi sos cili ini ialah kata apa murid sekalian? Tadi kita belajar ada 4 jenis kata kan. Kita ada kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata sendi nama. Jadi sos cili ini ialah kata nama. Okey, kata nama. Jadi kata nama kita guna tidak atau bukan. Kita guna bukan. Jadi maksud dia mie goreng itu dibubuh sos tomato bukan sos cili. Maksudnya itu makcik tadi dia letak sos tomato lah. Dia tidak letak, dia bukan letak tidak itu apa sos cili. Oleh itu, mie goreng itu tidak pedas. Jadi dia jelaskanlah, Fendi dia jelas dengan Min Jun. Dia cakap, sebab tadi makcik itu letak sos tomato. Sos tomato bukan sos cili lah. Jadi mie goreng itu tidak pedas loh. Jadi selepas makan, mereka berjalan ke kelas semula. Jadi selepas makan, mereka pun teman Min Jun, Hanif dan Fendi, teman Min Jun balik ke kelas. Okey. Jadi begitulah kelas cikgu pada hari ini. Dan cikgu perlukan murid sekalian untuk salin petikan ini, okey, dengan jawapan ini ke dalam buku teks kamu ya. Okey, ke dalam buku teks kamu. Buku teks. Ke dalam buku latihan kamu, minta maaf. Bukan ke dalam buku teks. Ke dalam buku latihan kamu ya. Okey, jadi murid sekalian, kamu perlu salin petikan ini ke dalam buku latihan kamu. Okey, jadi sampai di sini saja kelas cikgu pada hari ini sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Bye-bye murid sekalian.